Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bersama lagi tuan-tuan pada siri-siri sebaran Islam sepanjang bulan Ramadan, yang mana pada kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk istiqamah taqwa di luar Ramadan. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama berpuasa di dalam bulan Ramadan dan kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita ini menjadikan kita sebagai seorang insan yang bertakwa. Seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya baca awal tadi, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas kaum sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kesan daripada takwa yang diharapkan, kesan daripada ibadah puasa yang kita harapkan iaitulah agar kita menjadi seorang insan yang bertakwa. Yang menjadi permasalahan di sini tuan-tuan, kadang-kadang kita kurang jelas apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Kalaulah kaum lelaki tuan-tuan setiap Jumaat akan mendengar khatib akan berkata, "Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun." Wahai sekalian hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Saya menasihati kamu dan diri saya agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Faqad fazal muttaqun, sungguh telah berjaya orang yang bertakwa. Jadi takwa tu maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita lihat di dalam kamus Arab di sini tuan-tuan, takwa ini secara istilahnya membawa maksud sifatun fin nafsi tahmilul insana ala fi'lin ma amarallahu wal imtina'i amma naha anhu. Jadi takwa ni tuan-tuan menurut kamus Arab, ia membawa maksud sifat bagi seseorang manusia ataupun sifat di dalam diri yang membawa manusia itu agar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaati juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu membawa maksud tuan-tuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala juga dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, kita maklum bahawasanya ibadah puasa merupakan ibadah batin, ibadah dalaman yang tidak nampak melalui perbuatan. Dia tidak macam ibadah solat. Ibadah solat tuan-tuan, ada dua orang yang sedang berada di dalam masjid, seorang sedang solat, seorang sedang duduk tidak solat. Kita tahu, oh orang tu solat, yang seorang lagi tidak solat. Orang yang sedang haji, kita tahu mereka sedang melakukan haji. Contoh, orang berada di Mekah, nanti musim haji, dan orang berada di Malaysia tuan-tuan, kita tahu yang di Malaysia pasti tak melakukan haji. Yang di Mekah sedang melakukan haji. Kemudian, orang yang membayar zakat, yang sedang duduk di depan amil sedang menghulurkan duit, ada orang yang di belakangnya tidak menghulurkan duit ataupun tidak duduk di depan amil. Oh, kita tahu orang itu sedang membayar zakat, yang itu tidak membayar zakat. Maksudnya bukan tak bayar zakat langsung, dia tidak dalam perbuatan membayar zakat. Kita boleh nampak. Akan tetapi tuan-tuan, ibadah puasa
sekiranya orang yang sedang berpuasa duduk bersebelahan dengan orang yang tak berpuasa, kita boleh tahu tak? Ada tak tandanya? Kalau orang bayar zakat tadi, tandanya kita nampak pada wangnya. Kalau orang menunaikan haji, tuan-tuan, kita nampak tandanya pada tempat dan kedudukan ataupun masanya. Orang yang solat, tuan-tuan, kita boleh nampak pada pergerakannya. Tetapi, tuan-tuan, orang yang berpuasa, kita nampak tak tandanya? Tak nampak. Kadang-kadang kita nampak, tuan-tuan, orang tu bibirnya kering, nampak macam puasa. Lah, rupanya tak puasa. Ada orang bibir dia basah. Tetapi, dia adalah orang yang berpuasa. Disebabkan, tuan-tuan, ibadah puasa ni adalah ibadah batin yang hanya diketahui oleh Tuhan punya badan dan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah puasa melatih kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ataupun kita ni dalam bulan Ramadan, kita kadang-kadang duduk di rumah bersendirian. Tak ada orang dalam rumah kita. Ada makanan dan ada minuman. Rumah kita pintu terkunci, pagar pun terkunci, tak ada orang lain lah nampak. Tetapi kenapa kita tak berani makan dan minum? Kerana, tuan-tuan, kita yakin Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita. Walaupun kita dalam keadaan bersendirian, tuan-tuan, kita menjaga perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan kita juga takut untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesan daripada takwa itu, tuan-tuan, ataupun kesan daripada ibadah puasa ini, sebenarnya ia melatih jiwa kita untuk lebih bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah, tuan-tuan, bahan yang kita bawa di luar Ramadan. Apabila di luar Ramadan, tuan-tuan, kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun tak ada orang yang mengajak. Sebab macam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bulan Ramadan ni madrasah. Macam sekolah. Seseorang, tuan-tuan, kadang-kadang menjadi baik otomatik dengan kerana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia rajin sembahyang, padahal tak ada orang suruh. Tetapi kerana masuknya bulan Ramadan saja, tuan-tuan, dia otomatik jadi baik. Dia rajin membaca Quran, rajin bersedekah. Sifat inilah, tuan-tuan, yang kita bawa istiqamah di luar Ramadan. Ya Allah, kalaulah bulan Ramadan saya boleh baca Quran, mengapa luar Ramadan kita tak boleh membaca Quran? Ya Allah, kalaulah bulan Ramadan saya boleh untuk tidak melanggar perintah-perintahmu, kenapa di luar Ramadan saya tidak melakukan perkara tersebut? Jadi dengan sebab puasa ini, tuan-tuan, dia akan menghasilkan sifat takwa, dan dengan takwa itulah, tuan-tuan, kita akan bawa ataupun sebagai pemangkin kita di luar Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke masjid dan ke surau, tuan-tuan, cuba tanya imam masjid tersebut, "Mam, ada beza tak kutipan dalam bulan Ramadan dengan selain Ramadan?" Biasanya, tuan-tuan, imam-imam yang saya jumpa biasanya akan jawab, "Biasanya, Ustaz, dalam bulan Ramadan ni kutipan lebih berbanding bulan-bulan yang lain." Disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan didikan Ramadan itu sendiri. Orang otomatik menjadi baik di dalam bulan Ramadan. Maka sifat yang kita latih menjadi baik itu di dalam bulan Ramadan, kita bawalah di luar Ramadan. Maka bila mana puasa kita baik, tuan-tuan, elok kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, maka apa yang kita laksanakan di dalam bulan ini dengan baca Qurannya ke, solat jemaahnya ke, bersedekah ke dan sebagainya, kita bawalah di luar Ramadan agar kita istiqamah dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.